Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safri bin Baharsa daripada Kampung Sayung, Kepala Bendang. Jadi saya pembuat Rebana Perak bermula daripada umur 9 tahun sehingga sekarang. Saya bermula sebenarnya ikut ayah saya daripada mula membuat pakai tangan saja. Jadi saya pun belajarlah daripada situ sehinggalah sekarang ni saya menggunakan teknik mesin. Sebab akhirnya besok apabila saya menggunakan kaedah yang lama, maka permintaan tinggi saya tak boleh adakan. Jadi nak tak nak saya kena usahakanlah ke arah itu. Rebana ni sebenarnya dibawa oleh dagang Parsi, pedagang Parsi mengikut Sultan Perak. Maka cara tak langsung dia mainlah dekat kawasan Sayung ni. Jadi orang tua-tua belajar tentang Rebana Perak. Jadi saya ni dah generasi yang ketiga, masih belajar lagi. Sekiranya ada peluang belajar untuk tentang Rebana Perak, saya sedia belajar. Kemudian daripada alat muzik lain, umpamanya saya menukarkan kulit bongo, drum, conga. Jadi siapa-siapa yang ada tentang nak repair ke apa, boleh datang jumpa saya, insyaAllah. Rebana ni sebenarnya sesuai di dalam majlis berkatan, perjumpaan kampung, di masjid-masjid, perjumpaan rasmi Jabatan Kerajaan untuk parakan, semua boleh. Sebenarnya peranan dalam Rebana Perak ni dia ada peningkah, dia ada penyelang, dia ada penalu, dan selainnya itu ada lagi tingkah beranak, selang jarang, selang kerap. Tapi memadai cukup dengan 3 jenis pukulan, penalu, peningkah dan penyelang. Kita boleh main. Sekiranya kurang, bunyi dia tu dah kurang lah bunyi dia. Tak ada sesedap yang kita main secara beramai. Sesuainya Rebana ni ikut keadaan setempat. Ada umpamanya di Hilir Perak, dia menggunakan saiz lebih kurang dalam 9 inci sahaja. Dia tak ada menggunakan saiz yang melebihi 10 inci. Tapi di Kuala Kangsar, Perak Tengah, dia menggunakan saiz melebihi 10 inci sehingga 11 dan 12. Kulit sebenarnya banyak kulit. Semuanya kebiasaannya orang-orang kampung dan saya sendiri menggunakan kulit lembu, kulit kerbau, kulit kuda sekiranya terdapat. Kulit lain pun sebenarnya boleh, tapi kulit tu pastikan dia tu kukuh. Sebenarnya Rebana ni boleh simpan lama, ikut penjagaan juga. Kalau penjagaan tu sentiasa duduk dalam beg, kita lepas main tu kita tangan pastikan kering, tak ada berminyak, insya-Allah sampai belah tahun pun tahan. Tapi kalau kita kurang penjagaan, umpamanya lepas kita main, tangan berminyak, ada air, dia kembas, dia akan mudah rosak. Minat saya daripada umur 9 tahun. Apabila saya belajar main Rebana, saya ikut orang tua-tua. Minat dia sebenarnya oleh kerana kitab berjanji saja. Sebab di waktu itu, saya lahir tahun 50-an. Waktu itu semua surat khabar, surat menyurat dalam bahasa Jawi. Jadi cara tak langsung saya belajar Rebana ni pun dalam kitab berjanji bahasa Jawi. Jadi memandangkan kita waktu itu memang susah sangat nak belajar Jawi, maka di situ saya nak ambil peluang belajar. Sehinggalah sekarang. Kalau saya tak ambil peluang ni, mungkin sekarang ni pun bahasa Jawi akan tinggal jauh. Itu harapan saya. Sebab biasanya kalau kompang ni, muda-muda ni mudahlah. Sebab dia bukan jenis satu permainan topuk dalam berlagu. Istimewa Rebana Perak ni topuk dalam berlagu. Bunyi Rebana ni sebenarnya lain negeri, lain bunyi. Okey, Perak dia biasanya 3 jenis pukulan tadi. Pukulan hadrah, pukulan syariful anam, pukulan samsam, pukulan bebas. Tapi lain negeri berbeza. Hadrah pun itu, syariful anam pun itu, bebas pun begitu. Dia rangkum semua sekali. Dalam istilah Rebana Perak, dia ada guntung masri. Macam mana guntung masri, saya akan tunjuk nanti di luar rakaman. Biasa negeri lain dia menggunakan lekun sahaja. Pun saya akan tunjukkan di luar rakaman nanti. Apa itu lekun? Kulit kambing memang ada perbezaan dia. Dia lebih nyaring. Dia lebih kepada bunyi ala kompang. Kulit lembu bunyi dia lebih solid, lebih padu. Dia lebih kepada masri, lebih kepada gong, lebih kepada gema dia. Itu pasal Rebana Perak ni kalau main dia boleh sampai 3 km boleh dengar.
Kulit kambing hanya kita boleh dengar lebih kurang dalam 500 meter saja. Itu pun main dia kurang-kurang pun ada 10 ke atas. Cara penjagaan rebana ni sebenarnya lebih selamat dia letak di dalam beg, digantung. Dan selepas kita main buat persembahan mana-mana, pastikan tak ada tangan kita berminyak dan lap air pun di situ. Guru saya ni sebenarnya 3 orang. Pertama arwah Zamin nama dia. Yang kedua tu arwah Jahan. Semuanya ada arwah. Cumanya saya berguru dengan orang ni, pertama dia orang ni ada ilmu tentang bahasa Arab. Jadi apa rujukan kita, kadang-kadang sebutan kita tak betul tapi dia boleh betulkan dalam bahasa Arab tak ada makna ni. Jadi di situ kita dapat. Jadi saya kata perlu kita mencari guru yang betul. Muda ke, pemudi ke, generasi tua ke, ambillah peluang ini sementara saya tengah sihat. Maksudnya kalau melalui jabatan pun boleh, melalui kursus beramai-ramai pun boleh, melalui perseorangan pun boleh, stay dengan saya 2-3 malam pun boleh. Saya mengalu-alukan daripada generasi sekolah hingga generasi tua, tak kira lelaki perempuan. Saya sedia menerima ke arah itu. Kayu ni dah kita buat pemilihan, kalau dah cantik, kata kita nak buat, dah berjaya, maksud kita akan bulatkan dia lebih kurang dalam 90%. Okey. Setelah kita bulatkan 90%, kita bawa ke mesin, jadi kita dah boleh menarik untuk buatkan bentuk dia. Dah kita dapatkan bentuk dia, kita mula larikkan bunga dia. Okey, dah kita bentuk ni, kita boleh bersihkan dia, polish dia sampai dia licin. Setelah siap baluh tu tadi, kita rendam kulit 24 jam. Setelah kita rendam 24 jam, terus pasang pada kerangka terus pasang. Setelah siap sini, kita akan terus jemur je lah. Ini untuk bagi dia kulit tu cukup-cukup cekang saja. Siap kita pasang ni macam ni. Okey, jemur. Tak ada masalah. Apabila ni dah cukup kering, baru kita boleh paku dia. Tapi sebelum paku, tone dulu. Tone sampai cukup-cukup. Paku tak boleh jarang sangat, tak boleh kerap sangat. Kalau jarang sangat, bunyi dia akan lari. Kerap sangat, dia akan koyak. Kulit akan koyak. Okey. Dah siap ini, kita pasang lace. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ni sam-sam ni kita buat pantun biasa pun boleh. Awadi awadi dalam dunia, terjadilah Adam si denganlah Hawa. Awadi awadi dalam dunia, terjadilah Adam si denganlah Hawa. Matilah badan, bercerailah nyawa, barulah hilang nafsu dan hawa. Matilah badan, bercerailah nyawa.